Betul. Terlintas. Hah? Tak buka? Kedai jendol tak buka? Jendol. Kedai jendol tak buka? Kopi jendol. Sebelum jendol tak? Saya tak tahu jendol dah. Tadi Mak Mazin. Oh. Dia tahu tu jendol mana-mana, saya tahu. Jelas Ustaz ni. Dia ada list dia tu. Oh jendol. Ada list dia. Oh. Ni mic mana? Ni? Ni mic mana? Ada dua mic. Dua-dua boleh pakai. Banyak warna mic. Ni ni. Tak pakai dua. Ni. Pakai satu. Okey ni. Baik. Kita mulakan kuliah subuh pada pagi ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi rizwan syahidahum Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh serta berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Alhamdulillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da islamu ghariban wa sa'uru ghabir kama bada'a fatuba lil ghuraba. Maksudnya Islam itu bermula dalam keadaan asing dan dia akan kembali menjadi asing. Berbahagialah kepada orang yang asing. Alhamdulillah. Yang mati Fadilatul Imam kita. Tak lupa juga Tuan Bilal, sebenarnya pengerusi surau jawatan puasa sidang jamaah muslimin yang dimurkai Allah. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah kerana dengan izin Allah kita dapat bersama pada pagi ini, kan, walaupun di luar sana tu hujan. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat istiqamah lah, istiqamah dan dapat bersabar dan mengisi program santapan rohani kita pada pagi ini. Maknanya sebulan 2 kali kuliah subuh. Baik. Jadi pada pagi ini kita lihat, hari itu kita dah bincang berkenaan hadis-hadis kelebihan ilmu dan ulama. Sebelum kita masuk dalam hadis, dalam kitab persoalan jawab agama ni, kita baca dulu sikit 40 hadis peristiwa akhir zaman. 40 hadis berkenaan peristiwa akhir zaman, di mana
kita lihat dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Abi Najih Al-Irbad an Abi Najih Al-Irbad min Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat bihal qulub wa zarifat minhal uyub wa zarifat minha al-uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina. Qala usikum bitaqwallah azza wa jalla. Usikum bitaqwallah azza wa jalla wa sami wa ta'ah. Wa in ta'ammara alaikum abdun fa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin adu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulli bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, hadis ini hadis yang diriwayatkan daripada Abu Najih Al-Irbad. Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, telah meridha Allah Ta'ala untuknya. Hadis ini merupakan hadis daripada Nabi yang diriwayatkan daripada salah seorang sahabat lah. Mana sahabat ni mendengar hadis tersebut lalu disampaikan kepada orang-orang yang lain lah. Nama sahabat itu ialah Abu Najih Al-Irbad Ibni Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Nama ni ada nama sahabat-sahabat yang kadang-kadang biasa kita dengar, dan ada sahabat-sahabat yang jarang kita dengar. Contohnya inilah Abu Najih Al-Irbad As-Sariyah ni, telah meridha Allah Ta'ala untuknya. Qala, berkata ia, wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub. Maksudnya tuan-tuan, telah memberi nasihat kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam satu nasihat. Mau'izah ni nasihat. Satu hari Nabi beri nasihat kepada para sahabat, kan? Satu nasihat wajilat minhal qulub. Wajilat minhal qulub. Yang mana nasihat tadi tuan-tuan, dia menggetarkan hati. Nasihat tu menggetarkan hati, wazarifat minhal uyub, serta boleh menitiskan air mata lah. Menitiskan air mata. Nasihat ni nasihat yang sangat penting lah kepada para sahabat dan juga kita lah yang kita mendengar. Kerana apabila kita mendengar hadis-hadis Nabi, seolah macam kita berada di depan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dalam kitab Al-Shifa fi Ta'rif Huquqil Mustafa, dalam kitab itu ada nyatakan bahawa salah satu daripada tanda-tanda kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa kita merasakan seperti bila seorang itu membaca satu hadis, kan, kita naklah merasakan bahawa seperti baginda Nabi itu duduk depan kita. Baginda Nabi duduk depan kita. Bila Nabi duduk depan kita, kan, jadi sepatutnya kita tak boleh buat kerja benda lain lah. Kita kena menumpukan dengan apa yang Nabi cakap. Kita tumpukan pada Nabi cakap. Kerana yang depan kita tu Nabi, kita kena beranggapan begitulah. Saya bukan Nabi lah, kan. Para ulama pun bukan Nabi, itu ulama aja, kan. Dan juga tabi'in pun juga mereka bukan Nabi. Tapi nak cerita pada kita, kan, bila kita dengar satu hadis itu, kita kena beranggapan begitu, seolah macam Nabi itu duduk di depan kita sedang menuturkan sesuatu perkara ataupun nasihat kepada kita untuk kita menjadikan sebagai panduan. Jadi satu hari Nabi SAW, kan, ini memang Nabi betul-betul duduk depan dia. Bukan beranggapan Nabi duduk, tapi memang betul Nabi duduk.
di depan sahabat yang bernama Abu Najih Al-Irbad ni. Lalu dia bagi nasihat kepada dia, Nabi bersiap pada dia, wajilat minhal qulub, yang mana nasihat tadi menggetarkan jiwa dia. Takut dia lah. Wazarifat minhal uyun, kemudian nasihat tu pula orang kata menitiskan air mata, boleh mencucurkan air mata kan bila dengar nasihat tadi. Nasihat yang merupakan satu nasihat yang sangat penting lah. Macam tu. Samalah seperti kalau seandainya ahli keluarga kita telah meninggal dunia, ataupun ahli keluarga kita mungkin dia nak meninggal dunia, atau ayah atau mak kita nak meninggal kan. Dalam keadaan dia nazak tu nak meninggal tu, kemudian dia bagi nasihat pada kita, beri peringatan pada kita. Macam manakah keadaan kita masa tu bila mak atau ayah kita nak meninggal? Kemudian pagi kita ramai-ramai kumpul, dia kata dia nak bagi nasihat. Bagi nasihat, bagi pesanan terakhir lah. Macam tu. Macam mana keadaan tuan-tuan masa tu? Sudah tentu menggetarkan jiwa, kemudian menitiskan air mata lah. Kemungkinan lepas ni tidak berapa lama nasihat lagi, kemungkinan mak ayah kita tu akan meninggal, akan pergi buat selama-lamanya, dan kita pula akan menguruskan jenazah dia, memandikan jenazah dia, mengkapankan dia, menguburkan dia dan sebagainya. Bagaimana keadaan tuan-tuan masa tu? Sudah tentu orang kata menggetarkan jiwa kan, menitiskan air mata kan, lepas ni akan berpisah, tak akan berjumpa lagi dan sebagainya. Itulah keadaannya kan. Nabi itu ketika bagi nasihat kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum, tuan-tuan. Faqulna, maka kami berkata, ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muaddiin ausina. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, dia kata seolah-olah ini nasihat terakhir bagi kami, maka berikanlah pesanan kepada kami. Jadi sahabat pun merasakan begitulah, masukkan suasana yang sangat, orang kata macam Nabi ni nak wafat dah. Nabi nak wafat dan nak pergi dah, tinggalkan kita semua orang ni, para sahabat. Jadi sahabat berkata, ya Rasulullah, seolah ini macam nasihat terakhir bagi kami, maka berikanlah pesanan kepada kami. Fa'ausina, berikan pesanan kepada kami. Qala, maka Nabi berkata, usikum bitaqwallah azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah, fa inna ta'ammara alaikum abdun, fa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira, fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa rasyidin al-mahdiyyin. Nabi pun berkata, usikum bitaqwallah, aku berwasiat kepada kamu dengan bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Itu nasihat Nabi lah. Pertamalah aku wasiat pada kamu, pertama bertakwa. Takwa, mana takwa ialah takut pada Allah kan. Kalau segi definisi takwa ini, imtisarul awamirillah wa ijtinabu nawahi fi sirri wa alaniyah, menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan diri pada melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada orang nampak ke orang tak nampak, orang nampak atau tak nampak. Itu mana takwa kepada Allah. Kalau sebahagian daripada ulama mengibaratkan takwa ini seolah seperti kita berjalan di atas kawasan yang banyak duri. Kita berjalan atas kawasan banyak duri. Ini nak buat tamsilan daripada takwa. Bagaimana kalau kita berjalan di kawasan yang banyak duri? Sudah tentu kita sangat berhati-hati di kawasan tersebut lah. Takut duri itu akan terpalit kepada kaki kita, pada tangan kita dan sebagainya. Kerana duri pun macam-macam jenis duri. Ada duri yang rendah, ada duri yang tinggi. Ada duri yang kadang-kadang lebih kepala kita pada. Kalau tuan-tuan masuk dalam semak belukar tu kan, semak belukar, tengoklah duri macam mana. Dia lagi tinggi pada kita, kita di bawah dia. Kalau kita tidak berhati-hati, maka habis. Kita akan dikait dia lah. Jelas kita dikait baju kita, tangan kita, kaki kita dan sebagainya lah. Itulah ibaratnya tamsilannya Rasulullah SAW. Ada juga para sahabat bawa bahawa bila kita ada sifat takwa ni, itu dah seperti kita berjalan di kawasan yang sangat banyak duri, yang mana sudah tentu kita sangat berhati-hati di kawasan tersebut. Jadi jadi Nabi SAW pertama berpesan kepada Abu Najih Al-Irbad ni, dia kata, naklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasami, dan juga mendengar.
wa ta'ah dan juga taat. Mendengar dan taat. Wa in ta'ammara alaikum abdun, sekalipun yang memerintahkan kepada kamu itu seorang hamba. Sekalipun yang memimpin kamu atau memerintah kamu itu seorang hamba, tapi wajib kita mendengar dan juga wajib kita taat. Ni nak buat tamsiran tentang ketaatan lah. Tentang ketaatan. Pertama ni tentang takwa, kedua tentang ketaatan. Kerana dalam bab kita kehidupan dalam dunia ni, ada masanya kita ada orang di atas kita dan kita ada orang di bawah kita. Ada masanya kita ada pemimpin di atas. Dalam bab ketaatan kepada pemimpin ni, kan, dia bukannya mutlak. Tapi dalam bab taat kepada Allah dan Rasul mutlak. Mutlak kita kena taat, tidak ada berkait apa-apa. Apa saja Allah Ta'ala sebut, apa juga Nabi sebut, kita wajib taat. Tapi dalam bab orang kata ketaatan kepada pemimpin ni, kan, dia ada kaitan-kaitan lah. Bukan secara mutlak lah macam tu. Kerana pemimpin ni kalau perintah kepada benda maksiat, tak wajib kita taat lah. Tapi kalau dia perintah kepada benda yang taat, tidak melanggar pada Quran dan hadis, maka wajiblah kita taat kepada pemimpin tersebut. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kan, Nabi kata, as-samu wa ta'ah wajib ala kulli muslimin bima uhibba au kuriha. Kan, mendengar dan taat wajib kepada setiap muslim, sama ada benda tu kamu suka ataupun kamu tak suka. Sama ada kita suka atau tak suka, wajib kita taat. Malam yu'mar bi ma'zihatin, selama mana belum ditah pada perkara maksiat. In ta'mu bi ma'zihatin fala sama wa ta'ah. Kalau seandainya pemimpin itu perintah pada kita pada benda maksiat, maka tak wajib dengar dan tak wajib taat. Semaknanya dalam bab ketaatan ni, dalam bab taat pada pemimpin ni, bukan secara mutlak. Kan? Maknanya tengok, kan, macam mana ketaatan yang disuruh buat tu, suruhan yang dia buat. Dalam melawan Allah Ta'ala ke tak lawan Allah, lawan Rasul ke tak lawan Rasul, apa yang disuruh tu. Kalau menentang dengan suruhan Nabi dan juga suruhan Rasul Allah Ta'ala, maka tak wajib taat lah. Macam tu. Suruh sembah berhala, kan, suruh buat konsert percampuran lelaki perempuan, wajib taat ke? Tak wajib taat lah. Tapi kalau pemimpin tu suruh mendirikan masjid, suruh datang berjemaah bersama-sama ke masjid, wajib taat lah. Gitu. Mana dalam konteks benda baik, boleh kita taat. Jadi Nabi SAW tadi sebut, pertama, aku wasiat kepada kamu bertakwa pada Allah. Yang kedua, berpesan mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa in ta'ammara alaikum abdun, sekalipun yang perintah pada kamu itu ialah seorang hamba. Pemimpin tetapi dia asalnya hamba. Dia menjadi pemimpin, asalnya dulu dia seorang hamba, kemudian disebabkan oleh kelebihan yang ada pada dia, maka Allah Ta'ala naik dia sebagai pemimpin. Okay? Jadi wajiblah kita taat. Sekalipun hamba Habsyi, kalau sebut dalam satu hadis lagi, satu riwayat, sekalipun hamba Habsyi, dia dah jadi pemimpin, hamba kulit hitam, dia jadi pemimpin pada kita, wajib taat. Gitu. Fa'innahu, maka sesungguhnya, may ya'is minkum, barang siapa yang hidup pada kamu, fasayara ikhtilafan katsira, maka sungguh dia akan melihat perbezaan yang banyak di kalangan umat aku, kata Nabi. Nabi kata akan datang nanti kamu akan dapati perbezaan pendapat yang banyak di kalangan umat aku, perpecahan yang banyak, maksudnya di kalangan umat aku. Pecah sana, grup sini, macam-macam grup lah, kan. Macam tu. Walaupun perpecahan itu ada masanya baiklah. Kerana memang hakikatnya, kan, berpecah belah itu ada masanya baik, ada masanya tak baik. Bila baik itu, kalau saya ni setiap kumpulan tu boleh bersatu perkara dalam satu benda yang baik, InsyaAllah tak ada masalah. Walaupun macam banyak grup pun, kadang-kadang dalam taman banyak grup,
buat boleh main tim lawan tim bola kan. Boleh lawan tim bola. Okey, banyak grup kan. Boleh, tak ada masalah. Tapi jangan sampai bila banyak grup ni maka hati pun masing-masing berpecah-pecah. Kan jadi masing-masing berlumba-lumba dalam buat benda yang tak elok. Masing-masing fitnah. Grup A fitnah grup B, B grup fitnah grup A. Tahu tak? Itu benda macam tu yang tak elok tu. Tapi kalau banyak grup tapi boleh bersatu perkara dalam sesuatu program ataupun perancangan sesuatu, yalah, apa yang benda yang nak buat terbaik, jadi tak ada masalah. Banyak grup pun bagus juga. Jadi boleh bersaing lah. Maknanya banyak grup tu boleh bersaing dengan persaingan yang baik, persaingan yang harmoni kan. Untuk menentukan siapa yang akan menang, juara dan sebagainya. Okey, itu tak ada masalah. Yang masalah tadi macam tadilah, berbeza pendapat kan, seharinya berbalah-balah, akhirnya bergaduh, sampai kata berperang-perang, perang sana perang sini dan sebagainya, fitnah sana fitnah sini dan sebagainya. Itu yang baik. Itu yang tidak elok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi fa innahu may ya'is minkum fasayra ikhtilafan katsira. Maka sesungguhnya barang siapa yang hidup pada kamu sesudah wafat, kata Nabi, fasayra ikhtilafan katsira, maka kamu akan melihat perbezaan yang banyak, perpecahan yang banyak di kalangan umat Islam itu sendirilah. Kerana Nabi ini kan datang untuk menyatukan umat. Sebelum daripada Nabi SAW dilahirkan ataupun Nabi dan sebagainya pun, umat Arab ni berpecah belah, bergaduh, perang sana perang nasi dan sebagainya kan. Masing-masing nakkan kuasa, pangkat, kedudukan dan sebagainya. Jadi bila Nabi datang, Nabi menyatukan golongan Ansar, Muhajirin kan. Malahan ketika Nabi membentuk negara Madinah pun, orang-orang orang Yahudi pun boleh ngam lagi lah dengan orang-orang Islam dan sebagainya. Walaupun selepas itu tuan ada pecahan-pecahan kalau Yahudi sendiri. Yang ada di kalangan mereka itu yang bersekongkol dengan orang Arab daripada Mekah dalam peperangan apa nama itu? Peperangan Khandaq, peperangan Parit. Dalam peperangan Parit, walaupun orang Yahudi ini seperti golongan Yahudi Bani Quraizah, walaupun mereka itu ada perjanjian dengan orang Islam, tapi mereka akhirnya bersekongkol dengan Arab daripada Mekah untuk melawan tentera Islam sendiri dalam peperangan Parit itu. Tapi dalam peperangan Parit itu, peperangan Khandaq yang berlaku di Madinah masa itu, akhirnya dimenang oleh tentera Islam. Bila tentera Islam dah menang, maka Nabi perintahkan supaya orang yang Bani Quraizah ini naklah diperangi dan dibunuh. Kerana apa? Kerana mereka melanggar perjanjian. Macam tu. Nabi tak ada saja-saja memerangi sesuatu kumpulan kan, tanpa alasan yang kukuh dan sebab yang kukuh. Tak ada saja Nabi nak perang mereka, tak ada. Nabi perang kalau seandainya berlaku contohnya pelanggaran kepada perjanjian, ataupun bila dah dakwah tak nak ikut, dah dakwah sana dakwah sini, ajak pada Islam, mereka tak nak. Akhirnya mereka perang Islam, maka Islam pun terpaksa perang lah, lawan mereka semula lah, macam tu. Itu sebabnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata Uzinal ladzina kafaru bi annahum zulimu, diizinkan pada kamu perang setelah kamu dizalimi. Setelah dizalimi baru diizinkan perangan. Macam tu. Itu sebabnya tuan-tuan, ayat berkenaan perang ini turunnya di Madinah, bukan turun di Mekah. Sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, apa yang berlaku pada orang Islam di Mekah masa itu? Mereka disekat, mereka diperangi, mereka orang kata didera, dipukul kan. Kata maknanya pergerakan mereka tu terbatas lah, macam tu. Sukar untuk beribadah. Kalau nak beribadah pun terpaksa lah orang kata sembunyi-sembunyi. Macam tu. Sembunyi-sembunyi, takut nanti diketahui kalau kafir Quraisy Mekah, akhirnya mereka akan ditangkap, mereka akan dipukul, diseksa dan sebagainya, sebagaimana yang berlaku seperti Bilal bin Rabah
dan sebagainya lah. Macam tu. Oleh itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'alakum bisunnati wa sunnati khulafa' rasyidin." Maka oleh itu naklah kamu pegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Nabi kata pegang dengan sunnah dia. Apa makna sunnah? Ini persoalannya lah. Apa makna sunnah? Sunnah ialah sesuatu perkataan, satu perbuatan ataupun pengakuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sunnah. Satu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, pengakuan Nabi, diam Nabi pun termasuk dalam sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi naklah kita pegang dengan sunnah dia, kan? Dan sunnah khulafa' ar-rasyidin dan juga sunnah-sunnah khulafa' ar-rasyidin. Khulafa' ar-rasyidin itulah khalifah yang 4. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Kan? Sunnah khulafa' ar-rasyidin. Mana perbuatan-perbuatan yang para sahabat pernah buat. Walaupun Nabi tak pernah buat, tapi sahabat pernah buat, maka itu termasuk dalam perkara yang baik yang boleh kita lakukan juga. Contohnya dalam bab sembahyang berjemaah, kata sembahyang berjemaah apa tu? Tarawih. Sembahyang berjemaah bertarawih, berjemaah kan. Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sembahyang berjemaah tarawih ni belum lagi ditekankan. Boleh buat sembahyang seorang-seorang lah seperti itu. Tapi bila para sahabat, bila Nabi dah wafat, maka Sayyidina Umar lihat masing-masing sembahyang seorang-seorang, maka Nabi akhirnya, Sayyidina Umar akhirnya menyatukan para sahabat dan supaya sembahyang berjemaah dalam konteks sembahyang bertarawih ini. Maka akhirnya Sayyidina Umar pun berkata, ni'mal bid'ah haza. Ni'mal bid'ah haza. Sebaik-baik bid'ah inilah dia. Nabi Sayyidina Umar kata, sebaik-baik bid'ah inilah dia. So walaupun dia termasuk dalam konteks bid'ah, bid'ah ini ialah suatu benda yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi tak pernah buat, tapi sahabat berijtihad dan berpandangan bahawa perbuatan sembahyang berjemaah dalam konteks kita sembahyang tarawih ini adalah baik, maka itulah sebabnya sampai sekarang umat Islam sembahyang tarawih berjemaah. Walaupun Nabi tak buat sembahyang tarawih berjemaah. Kenapa? Kerana Nabi sini pesan, selain daripada kamu pegang dengan sunnah aku, kamu boleh berpegang dengan sunnah para sahabat. Yang 4 orang inilah tu. Adu bin ar-rasyidin al-mahdiyyin, yang mana mereka itu rasyidin. Rasyidin mana orang itu orang yang cerdik, yang mengetahui perkara kebenaran dan dapat hidayah ke jalan yang benar. Ar-rasyidin al-mahdiyyin, khalifah-khalifah yang mengetahui kebenaran dan dapat hidayah ke jalan yang benar. Oleh itu, adu 'alaiha bin nawajid, gigit oleh kamu dengan gigi geraham. Adu 'alaiha bin nawajid, gigit oleh kamu dengan gigi geraham. Ini nak menyatakan kiasan berkenaan dalam konteks kita nak berpegang. Macam tu. Mana bila nak pegang tu, pegang dengan betul-betul. Ibarat macam kita gigit makanan dengan menggunakan gigi geraham. Tak? Mestilah kuat lah. Gigi geraham kan kita kuat kan. Kalau gigi geraham tak ada, macam mana? Bandolah makan daging. Gigi geraham tak ada. Tak boleh betul gigi kan. Susah nak gigit lah. Macam tu. Susah kita nak memotong dia daging tu, susah. Jadi akhirnya komam je, tolan je lah macam tu kan. Komam tolan je lah. Nak buat macam mana kita gigi dia tak tahu? Kecuali pasang lagi gigi baru. Pasang gigi baru boleh lah. Okey. Oleh itu Nabi bersabda lagi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulli bid'atin dhalalah. Oleh itu jauhilah perkara-perkara yang baharu, yang bid'ah, yang diada-adakan, kerana sesungguhnya tiap-tiap bid'ah tersesat. Kerana sesungguhnya tiap-tiap bid'ah tersesat. Apa maksud bid'ah? Bid'ah satu benda yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bid'ah.
Cuma para ulama telah membahaskan berkenaan bid'ah ini banyak lebar. Terutamanya ulama golongan Ahlussunnah wal Jamaah, di mana ulama Ahlussunnah berpandangan kan bahawa bid'ah itu sebenarnya ada dua. Bid'ah ada dua, satu bid'ah yang baik dan satu bid'ah yang tidak baik. Kalau bid'ah itu bertepatan dengan perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, maka bid'ah itu bid'ah baik. Kalau bercanggah dengan Nabi, bercanggah dengan ketututan para sahabat dan sebagainya, maka dikira bid'ah yang haram. Bid'ah yang haram. Sebabnya yang Menawi pun sebut, dia kata al-bid'ati, bid'ah itu terbagi pada dua, aksami. Kismaini terbagi pada dua. Pertama, kan kalau seandainya bertepatan dengan berkenaan ma wafaqa, sesuatu benda yang bertepatan, kan, ma wafaqa, sesuatu yang bertepatan dengan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, maka dia dengan bid'ah yang baik. Kalau ma khalafa, menyalahi dengan apa-apa yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, maka dia termasuk dalam bid'ah yang haram. Bid'ah yang haram. Semana bid'ah ada dua. Macam tu. Kemudian fa inna kulli bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu derat, sesat. Sesat yang mana? Itu yang menentang, yang menyalahi dengan Allah Ta'ala dan Rasul, itu dikatakan bid'ah yang sesat. Kan? Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap yang dhalalah itu yang masuk neraka. Lawan dhalalah apa? Lawan dhalalah, lawan sesat, tak sesatlah. Jadi setiap yang sesat tak masuk neraka lah. Yang sesat saja masuk neraka. So maknanya bid'ah itu ada dua. Satu bid'ah dhalalah, dan yang kedua bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik dan bid'ah yang sesat. Bid'ah yang sesat masuk neraka. Bid'ah yang hasanah, bid'ah yang sesat, bid'ah hasanah tak masuk neraka. Gitu. Hadis riwayat Abu Daud dan juga Tirmizi, dan berkata ini hadis hasan sahih. Wallahu alam. Sampai situlah kitab tu. Kita sama kita ini. Soalan apa? 25. Okey, apakah hukumnya jika saya menggantung doa-doa dalam kereta seperti doa menaiki kenderaan ataupun doa musafir? Hukumnya. Apakah hukumnya jika saya menggantung doa-doa dalam kereta seperti doa menaiki kenderaan ataupun doa musafir? Jawapannya tertakluk kepada dua keadaan. Pertama, jika dia menggantungnya dengan tujuan untuk menghafal atau mengelakkan daripada terlupa membaca doa-doa tersebut, maka hukumnya harus. Ini juga seperti orang yang meletakkan mushaf dalam kereta untuk memudahkannya membaca Quran apabila berpeluang membacanya. Keadaan kedua pula ialah jika dia menggantungnya dengan tujuan untuk menolak bala. Letak Quran dalam kereta konon nak tolak bala. Letak ayat Quran dalam kereta konon nak tolak bala lah. Maka ini termasuk dalam masalah tangkal. Tangkal dengan ayat-ayat Quran. Sebaiknya hendaklah dijauhi daripada niat menjadikan Quran sebagai tangkal untuk menolak bala bencana. Lebih baik amalkan ayat-ayat tersebut sebagai zikir, seperti ayat Quran, seperti ayat kursi, dibaca setiap kali selepas solat dan sebagainya. Wallahu a'lam. Apa tak? Sebenarnya dalam konteks kita bergantung ayat Quran ke letak kat depan kereta kan dashboard kan. Niat kita nak. So bergantung pada niat kita lah. Bergantung pada niat. Apa tujuan letak tu? Hanya semata-mata letak aja ke? Ataupun nak orang kata pencuri takut. Ada Quran lah kata ni, takutlah aku nak curi kan. Kan kena balak kan. Sedap. Macam tu. Jadi ni tangkal lah. Sebagai tangkal. Itu dalam konteks nak jadikan balak atau balak tu tak boleh. Tak boleh. Dia penting tu niat kita tu lah.
Yang penting kita niat tu, contohnya kalau tak hafal, ada masa kita buka awal, hafal balik. Kadang doa pendek, kadang tak hafal. Okey. Doa naik kenderaan macam mana? Lupa. Itu dah tu. Doa naik kenderaan. Subhanallazi sakharana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu dah ayat kan? Itulah ayat naik kenderaan. Ayat naik kenderaan tu bukan ramai yang tak hafal tu. Anak-anak kita pula yang hafal, cucu yang hafal. Tu baca doa naik kenderaan. Baca dah. Tu tak hafal dah, tak lancar tu doa. Cucu pun baca subhanallazi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tok Amin je. Tok Amin kan. Nanti kalau ibu dia. Tu ada. Tak apalah, nasib baik ada cucu. Kau cucu tak ada? Omah juga. Omah pun tak hafal. Okey. Omah tak hafal. Omah pertama tak hafal lah. Omah kedua hafal. Tinggal rumah pertama lah. Ya. Jadi kita tengok semula tadi. Pertama, jika menggantungnya dengan tujuan untuk menghafalnya atau mengelakkan daripada terlupa membaca doa tersebut, maka hukumnya harus. Ini juga seperti orang yang meletakkan mashaf dan kereta untuk memudahkan baca dan berpeluang untuk bacanya bila ada masa yang lapang lah. Keadaan kedua, jika dia bergantung dengan tujuan untuk menolak balak, maka termasuk dalam masalah tangkal dengan menggunakan ayat Quran. Sebaliknya, nak dijauhi daripada niat menjadikan Quran sebagai tangkal untuk menolak bala bencana. Lebih baik amalkan ayat-ayat tersebut sebagai zikir, seperti ayat kursi dibaca setiap kali selepas solat dan sebagainya. Wallahu a'lam lah. Itu. Ataupun memang tak jadikan tangkal, baca pun tidak, jadi tangkal pun tidak, semua tak. Saja letak je. Saja letak dalam kereta tu kan. Mana ada orang saja letak, tak ada kan. Mesti ada niat-niat tertentu lah orang letak dalam kereta. Gitu. Kalau tertinggal dalam Quran tu lain lah. Tertinggal Quran dalam kereta tu lain. Tanya cucu, mana Quran dalam kereta tu? Tertinggal. Tu lain. Dia tak termasuk dalam bab ni kan. Tertinggal ada lain. Jangan natuk pula jadikan tangkal pula. Tak apalah, natuk jadikan tangkal, tinggal lah kereta Quran kereta tu. Okey. Bantu pada niat. Nama lamalu berniat. Semua seorang itu berdasar pada niat dia. Soalan 26. Hari ini banyak berlaku kucuran kereta. Kawan saya pun telah kehilangan kereta. Dia pergi berjumpa dengan seorang tok bomoh. Jumpa tok bomoh atau dukun dengan yang mendakwa boleh memberitahu siapa yang mencuri keretanya dan di mana lokasi kereta tersebut. Adakah Islam membenarkan perbuatan ini? Adakah Islam membenarkan kita jumpa tok bomoh dan sebagainya? Dalam hadis sahih yang diriwayatkan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man atta arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatuhu 40 yauman. Masya-Allah. 40 yang 40 hari. Man atta arrafan, barang siapa yang pergi berjumpa dengan dukun atau bomoh, fasa'alahu an syai'in, maka bertanya dia akannya bomoh tadi daripada sesuatu perkara. Fasaddaqahu, lalu dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun atau bomoh itu. Lam tuqbal lahu salatuhu, nescaya tidak akan terima akan sembahyangnya 40 yauman, 40 hari. Masya-Allah. 40 hari itu tak diterima. Kan? Dengan syarat tok bomoh, tok dukun tu memang dia amalannya tu bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang jelas bercanggah. Dan apa yang dia baca tu kadang-kadang pun tak jelas. Kan dalam konteks contohnya pemujaan dan sebagainya. Benda macam tu tak boleh lah. Jadi kita apa dia cakap tu kita betulkan apa dia cakap. Betul aja. Tu supaya kita tak terima.
Tapi ada juga bomoh dukun ni mengamalkan Al-Quran, rawatan Islam pun ada. Dia baca Al-Quran dengan jelas, dengan terang dan sebagainya. Dia tak campurkan ayat-ayat bukan-bukan dan sebagainya. Ada juga jadi kadang Tok Bomoh ni awal dia baca Al-Quran, tengah-tengah tahu benda-benda baca hujung kan Al-Quran balik. Dia dah macam padu. Campur aduk Al-Quran dengan amalan dia. Amalan-amalan dia, tahu benda-benda amalan dia, campurkan sekali. Jadi tak boleh dah je. Baik. Kemudian dalam satu hadis lain lagi, man atta kahinan. Kahinan dengan arrafan ni kan, walaupun berbeza perkataan tetapi benda yang sama, dukun atau bomoh lah. Dukun ataupun bomoh. Man atta arrafan ataupun man atta kahin. Kahin ni termasuk bomoh tu, dukun. Kan? Fasaddaqahu, maka membenarkan dia akannya apa dikatakan oleh kahin tadi, bomoh atau dukun itu, bima yaku, dengan apa yang dia berkata, faqad kafara bima unzila Muhammadun, maka sungguh dia telah mengkufuri apa yang diturunkan ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Okey, Al-Bagawi menjelaskan makna arraf. Arraf ialah dukun. Dalam hadis ini, orang yang mendakwa mengetahui sesuatu perkara dengan menggunakan beberapa cara yang menunjukkan kepada barangan yang dicuri, tempat barang hilang dan sebagainya. Atau dikatakan dukun. Dukun ialah orang yang mendakwa mengetahui beberapa perkara dengan menggunakan kaedah beberapa cara yang menunjukkan kepada barangan yang dicuri, tempat barang hilang dan sebagainya. Begitu juga kahin, bomoh. Bomoh ialah orang yang mengetahui perkara gaib yang akan berlaku pada masa depan. Dia sama makna dengan ahli nujum dan seumpamanya. Ringkasannya benda sama je lah, lebih kurang sama je. Bomoh dukun ni lebih kurang sama je lah. Kan, walaupun berbeza sikit istilah perkataan dia, tapi maknanya sama je. Mengamalkan benda-benda syirik. Mengamalkan benda-benda yang syirik lah. Kita dilarang dan tegah daripada berjumpa dengan orang tersebut. Kita takuti kita akan percaya dengan percakapan. Sebabnya Islam melarang kita daripada berjumpa dengan bomoh, dengan dukun. Kita takuti kita akan percaya dengan apa dia cakap. Kita akan terpengaruh apa dia cakap. Terilah. Okey. Lebih baik tak jumpa. Kalau jumpa kan, yolah bang, dia kata. Betul lah dia cakap. Betul lah dia cakap. Yang nak pergi cari tempat itu memang gaduh lah. Kan, memang gaduh lah kan. Dia pun percaya apa. Kita pun terbaru apa yang bini kita cakap. Macam tu. Ataupun kita pergi sini tengok, betul lah apa dia cakap dukun bomoh tu. Nampak? Kadang bomoh dukun ni dia berkawan dengan jin. Dia ada bersahabat dengan jin. Jin itulah yang beritahu dia. Jin itu beritahu dia kedudukan barang tersebut. Sekian-sekian tompet kata. Dan jin tu pula dia bukan saja berkawan dengan orang tadi, dengan dukun tu. Kadang dia bagi makan. Mana adalah perjanjian dia lah macam tu. Sebabnya kita tegak. Baik, ada sini tuan, menunjukkan betapa besarnya dosa orang yang mendatangi bomoh atau dukun. Perbuatannya diharamkan. Perbuatannya diharamkan. Banyak di kalangan kita dululah masa-masa jahiliah tu ada yang kadang-kadang buat benda macam tu. Main bola je tu kan. Main bola nak menang. Kan? Pergilah jumpa bomoh. Minta lah bomoh tu baca apa-apa kau, bagi apa-apa kan. Kau ambil nak, letak kecang gol je tu. Ambil nak, letak kecang gol. Jadi kalau orang nak skor tak gol. Itulah. Bila kita skor gol, tak. Kan dulu zaman dulu, zaman jahiliah dulu kan, aduh je tu macam tu lah. Tapi zaman sekarang ni pun masih ada lagi sebenarnya, masih ada. Kan bomoh dukun ni. Kan memecahkan suami isteri. Kan suami isteri hidup dalam keadaan aman dan sebagainya, tiba-tiba kan ada orang dengki dengan dia, jumpa dengan bomoh, kan mengamalkan satu benda yang tak elok, akhirnya suami isteri itu pecah belah, bergaduh, bercerai dan sebagainya. Itu pun adalah satu amalan tidak elok juga. Syirik.
Jadi perbuatan inya diharamkan. Ulama ada menyatakan maksud kufur dalam hadis tersebut ialah kufur kecil yang tidak membawa kepada keluar peragama, tetapi ia menyebabkan solat seorang tidak diterima selamanya selama 40 hari. Masya Allah. Jadi maksud kufur itu bukan kufur terus murtad, tak ada. Dia tak masuk dalam murtad, tapi sembahyang tak terima. Itu ya. Selama 40 hari. Kalau 40 hari tak terima, payah juga nak qada tu. 40 hari sembahyang kita tak terima, macam mana kita nak qada balik 40 hari tu kan? Gitu. Oleh itu, perbuatan ini naklah dihindari oleh setiap Muslim. Sepatutnya kita hanya berdoa kepada Allah supaya diberi petunjuk sambil berusaha mencari kereta atau barangan lain yang hilang ataupun dicuri. Kalau dalam konteks amalan Islam ni, contoh kalau Darul Syifa tu dia amalan membaca Yasin 7 mubin. Yasin 7 mubin. Dia baca ayat Yasin tu 7 mubin tu baca 7 kali. Ada ayat Quran kan ada ayat yang ujungnya ada mubin. Okey, sampai ayat mubin pertama kan, contohnya kita baca surah Yasin tu sampai pada ayat mubin pertama, kemudian kita wastan semula, baca sekali lagi, kemudian sampai pada mubin yang kedua, baca sekali lagi, sampai pada mubin yang ketiga, baca sekali lagi, sampai mubin yang ketujuh. Memang lambatlah habis dia. Memang lambat habis dia, tapi kebiasaannya barang yang hilang itu boleh dijumpa semula lah. Tetapi semua dengan izin Allah. Semua dengan izin Allah. Kalau Allah Ta'ala tak izin pun tak akan jumpa juga barang yang hilang itu. Tapi antara usaha dan ikhtiar kita lah. Kan, antara kaedah yang digunakan dalam Islam ni membaca Yasin 7 mubin. Bahasa Yasin 7 mubin. Kerana dalam Quran tu ada ayat yang ujungnya mubin. Jadi bila kita baca ayat tu sampai pada mubin pertama, kita kena ulang semula daripada Yasin balik, sampai pada Yasin balik, baca balik semula sampai mubin yang kedua pula, pusing balik, boleh pada Yasin balik. Kan, baca lagi sampai pada mubin yang ketiga, kan, sampai mubin yang ketiga, betul tak? Lepas tu pusing balik sampai pada mubin yang keempat, kelima, keenam dan sampai mubin yang ketujuh. Atau dikatakan ayat 7 mubin. 7 terus tu habis lah. 7 pusing balik ya. 7 pusing balik, kata sampai habis. Kita niat yang sama, tujuan yang sama. Kalau 7 orang baca Yasin ni tadi, setiap satu orang satu mubin. Tak boleh. Yang pertama nombor 1 sampai Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh Ustaz. Tak boleh. Dia mesti semua sama. Semua sama. Kan? Kena baca mubin sampai mubin pertama dulu. Okey. Lepas tu selesai, ulang balik, semua ulang balik. Ulang balik daripada Yasin wal Quranil Hakim sampai mubin yang kedua. Okey, habis. Ulang balik. Memang lama lah. Memang lama lah baca kan. Yasin tu memang ada 7 tu. Dia ada 7 mubin. 6 mubin. Cuba tengok Yasin. Surah Yasin ada tu. Ambil yang kecil. 7 orang buat sekali tak boleh Ustaz ya? Tak boleh. Yang air sekali. Itu mula sampai Yasin yang penghabisan. Itu ceneke. Itu ceneke. Yang pertama sampai mubin yang ke tu. Ya. Itu ceneke. Tapi niat yang sama. Ya. Barang Okey, lihat mubin yang pertama mana? mubin yang pertama Ayat 12. ayat 12. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ayat 12 itu mubin yang pertama. Sampai mubin pertama ni ulang balik. Ulang balik pada Yasin. Mula-mula tadi. Ya. Ulang balik Yasin balik. Baca semula. Sampailah kita baca mubin yang kedua. Ayat 17. Illa balagul mubin. Mubin yang kedua.
Okey, ulang balik daripada Yasin. Okey. Ulang balik daripada Yasin. Sampai mubin yang ketiga ayat 24. Ya, 24. Ini izan lafi dhalalin mubin 24. Ulang balik Yasin. Ulang sampai mubin yang keempat. Mana mubin keempat? Ni 47. 47. Mubin keempat. Illa fi dhalalin mubin. Ulang balik. Yes, pada Yasin balik. Sampai yang mubin ada 7 hari. Dia ada 7 mubin. Yes. Memang boleh. Omah hilang pun boleh. Omah hilang sampai komplain. Ini 69 lah. Ayat apa? 69. Okey, 69. Mubin ke apa tu? Mubin. Kelima. Yang kelima. Okey, mubin kelima. Boleh ulang boleh sampai. Ulang semula pada Yasin. Okey, ulang Yasin balik. Lagi Ustaz, apa ni 77 Ustaz? 69. 77 pula. 69 ada? Ni namanya Wal Quranul Mubin ayat 69. 77 pula. Apa tu? 70? 7. So ada mubin? 7 mubin. Okey. Ulang daripada Yasin balik. Ulang Yasin balik. Sampailah habis. Kan? Subhanallazim biadi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Gitu. Yasin kita ni mula-mula okey mungkin kamu boleh cakap. Ya. Faham kan? Jadi katakan Yasin 7 mubin. Baca surah Yasin 7 mubin untuk mencari orang hilang lah. Orang hilang. Baca ini yang benar. Kalau bini tak ada, macam mana nak cari? Ni bini ada tapi tak jumpa ke mana? Itu lain. Dia kalau bini tak ada langsung tak boleh. Pasal ni semua lelaki ni. Kena cari bini dulu lah. Yelah. Tambah pun tak boleh kan? Nak tambah tak boleh Ustaz? Boleh. Nak tambah soalan lagi boleh tak boleh Boleh. Boleh dengar tu. Dengar. Tapi janganlah bagi dia. Ni tanya boleh. Dia mungkin. Tambah soalan lagi. Betul tak? Nak tanya tambah yang kedua lagi. Dia mungkin boleh saya kan? Boleh tak? Dia untuk orang hilang aja. Oh, hilang. Abang betul tak boleh ya? Untuk orang hilang aja. Dengar tu. Kalau rumah tak, memang tak ada rumah. Tak ada. Tak ada. Tak ada ya? Tuan tambah soalan tak boleh ya? Yang kedua tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Dengar rumah marah dia. Untuk hilang ini. Okey. Okey, faham. Kemudian ayat soalan nombor 7. Seorang last sekali. Ya. Ada seorang lelaki yang sentiasa tipe malang sehingga kan keadaan dirinya kerap sakit dan sentiasa berasa penat. Ya. Bolehkah dianggap dia memang dilahirkan sebagai insan malang? Insan yang malang. Ada seorang lelaki yang sentiasa ditimpa malang sehingga kan keadaan dirinya kerap sakit dan sentiasa keadaan penat. Bolehkah dianggap dia memang dilahirkan sebagai seorang insan yang malang? Apakah pandangan sudut syarak? Jawapannya, tiada perkataan malang. Tiada perkataan malang, bala, bencana ataupun sebagainya sebagai seorang muslim yang berilmu. Setiap perkara berlaku dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? So maknanya istilah malang ni tak adalah sebenarnya. Kita yang kadang-kadang beranggapan malang betul lah kau kan. Asyik kono ke kau kan. Okey. Jadi setiada perkataan malang, bala, bencana atau sebagainya sebagai bagi orang muslim yang berilmu lah. Setiap perkara berlaku semua dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kebaikan dan keburukan atau manfaat dan mudarat berada dalam kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ada pada sesuatu sama ada haiwan, diri sendiri kan, diri itu sendiri atau mana-mana makhluk lain. Tak ada. Jangan kita percayalah pada hantu ke, burung hantu ke, ular masuklah rumah ke dan sebagainya kan.
Jangan percaya. Pada nombor pun juga, nombor kan, macam orang Cina kan, macam nombor 4 sial. 4 ni bawa sial lah. Benar, kita tak boleh percayalah apa dia cakap tu kan. Itu mungkin kepercayaan dia, tapi kita tak boleh nombor apa benda nombor pun tak ada buat malang pun. Kalau malang tu pun memang Allah Ta'ala dah takdirkan malang lah. Gitu. Jangan percaya pada nombor kan. Banyak dalam kita ni flat kereta dia, motor dia ada nombor 4, tak ada buat malang pun. Maya kaya raya pula kan. Jadi sebenarnya kita jangan percayalah tentang nombor-nombor tu. Betul juga ramalan lamaran nombor kan. Macam tu. Bagas Islam melarang kita memikir atau menjangka sesuatu yang negatif atau buruk jika kita melihat satu perkara buruk yang dianggap sebagai petanda buruk. Melihat suatu perkara berlaku yang dianggap sebagai petanda buruk. Okey? Jangan kita memikirkanlah benda tu. Macam tadilah ular kan. Ular masuk, ular hitam masuk dalam rumah. Kan? Burung hantu masuk dalam rumah. Wah ini bawa malam kan. Wasiat. Kata tak boleh lah. Kupu masuk rumah. Kupu masuk rumah. Kupu-kupu masuk rumah biasanya orang anggap ini tetamu dah datang. Tetamu dah datang. Kita jangan percayalah benda tu. Kalau tetamu datang tu memang dia datang tu memang memang tak dia kena datang. Kalau kita punya betul tu kan. Yang tak boleh janda masuk rumah tak boleh. Janda masuk rumah. Itu tak boleh. Baik, pada zaman jahiliah masyarakat Arab suka bertatayur. Apa makna bertatayur? Meneka perkara buruk berlaku. Apabila melihat burung atau sebagainya. Kadang-kadang jika nak musafir, mereka membuat pilihan dengan melihat pergerakan burung yang dianggap boleh menunjukkan bahawa bakal perjalanan tadi sama ada baik atau buruk. Dia tengok pada burung lah. Kalau burung ni burung hitam yang lalu mungkin akan tak ada burung. Kalau burung putih yang lalu depan mata dia, ni petanda yang baik lah, bolehlah kita musafir. Macam tu kan. Jadi perbuatan ini syirik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa wala tiyarah, la adwa wala tiyarah, wala hammah wala safar. Tiada jangkitan penyakit dengan diri sendiri, tiada burung yang memberi kesan, tiada keburukan binatang kecil, dan tiada keburukan pulang safar. Tiada burukan pulang safar ataupun tolak balak lah. Kan dulu kan biasa kalau ada program tolak balak lah, mandi safar dan sebagainya. Tujuannya tolak balak. Kan bawalah orang kata ayam golek ke, bawalah kambing golek ke. Kan bawalah macam-macam pulut kuning kan, pergi kat tepi pantai dan sebagainya. Lepas tu buat macam rakit, letakkan benda tadi, letak rakit, tujuan nak bagi makan kepada hantu laut dan sebagainya. Itu benda yang syirik lah. Tidak ada dalam Islam. Dulu ada, tapi zaman sekarang ni dah kurang lah. Memang tak ada lah macam tu. Dalam satu hadis, Nabi mengajar kita satu doa yang baik jika kita melihat atau ditimpa suatu musibah. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta, wa la yarfa'ul sayiat illa anta, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah Tuhanku, la ya'ti bil hasanat, tiada mendatangi dengan kebaikan illa kecuali anta, kecuali dengan Engkau ya Allah. Wala yarfa'un sayiat, dan tiada menolak akan satu kejahatan illa anta, kecuali dengan Engkau ya Allah. Wala haula wala quwwata illa, tiada daya dan tiada upaya kecuali dengan Engkau ya Allah, kecuali dengan Engkau. Ini doa yang boleh kita amalkan kan, untuk dalam bab konteks musibah-musibah kan. Apa yang penting, setiap mukmin mesti meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang Maha melakukan apa sahaja yang dikenakinya. Kita mesti menjauhkan segala lintasan buruk dalam kotak pemikiran kita lah. Kita banyak akan kita ni kata buruk sangka kan. Kita kena kurangkan
lintasan buruk dalam hati kita, fikiran kita, agar kita tidak selalu memikirkan perkara negatif yang hanya suatu sangkaan yang batil saja. Satu sangkaan yang batil. Kita kurangkanlah fikir benda-benda yang tidak elok, negatif dan sebagainya. Faham kan? Okay, itu saja, sampai situlah perbincangan kita pada pagi ini. Saya buka soalan sebelum saya tutup, kalau ada pertanyaan. Jadi soalan Ustaz kita berkaitan pada macam rawat Islam tu boleh saya? Boleh. Rawat Islam menggunakan yang cara-cara yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Malah dalam konteks Islam ni banyak kitab perubatan Islam. Tibul Nabawi contoh. Tibul Nabawi ni perubatan rawatan Islam. Tibul Nabawi. Tib ni rawatan lah. Tibul Nabawi. Ni Tibul Nabawi. Dan kita lepas hilang ke, bukan sekarang sakit dah. Hilang ada pun jumpa ni pun boleh juga ilmu dia punya pandangan. Macam mana? Selalunya orang pergi jumpa rawat Islam ni untuk penyakit kan. Kalau kita pergi jumpa dia pun tak tengok orang hilang ke apa, boleh ke benda tu? Siapa hilang? Hilang macam orang hilang ke, hilang ke. Tak habis-habis perang hilang ni. Boleh insya-Allah. Kan? Ustaz tadi bomo tak boleh. Tapi dia pakai kan. Jadi kita kembali kepada apa ni rawat Islam. Islam jangan kaedah contohnya solat hajat. Solat hajat kan? Baca Yasin tadi kan, itu cara kaedah konteks Islam lah. Yasin ni saya kami semua sesat ujung dia. Semua dalam bahasa Melayu sesat ujung dia. Sesat. Sesat. Bermaksud sesat? Dia kata dalam ni dalam bahasa Melayu lah. Yang mana? Mubin tadi. Mubin. Mereka tu sesat yang nyata. Semua sesat tengok ujung dia. Yalah. Mana dia? Maknanya mana orang yang melawan tu, yang engkar tu sesat lah. Bukan makna kita baca sesat. Tak ada. Banyak sesat. Maksudnya orang yang engkar tu, orang yang mengingkar itu yang sesat yang nyata. Mubin kan nyata. Mana mubin tu nyata, terang. Yang terang nyata supaya ia memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup. Artinya kan. Okey. Mana itulah. Lain pun sama ada sesat hidup dia. Mungkin juga yang ni ia menjadi perbantahan yang nyata, ia memberi masalah kepada kami. Ni lain cerita lah, mungkin juga. Lain pasal Melayu lain. Masalah lah, dari sesat kan. Orang itu, orang yang melawan, yang membantah tu sesat yang nyata. Itu maksudnya tu. Itu yang ni bilang yang ketujuh bila. Okey. Yang ketujuh dia mana ia menjadi bantahan yang nyata, yang memberi masalah kepada kami. Hilang apa? Kalau Islam tadi kita boleh guna untuk perbuatan penyakit dan boleh guna ada berhilang ke. Boleh timur daripada bomo lah. Kita minta petunjuk Allah lah. Kan barang hilang tu kat mana. Untuk nak nampak benda gaib tak boleh nampak. Kita tak tahu benda gaib. Kan? Kecuali Allah Ta'ala nak tunjukkan. Kan? Itu semua dengan izin dia lah. Izin Allah. Dalam mimpi pun kadang-kadang kita boleh nampak satu benda. Dalam mimpi siang malam. Siang. Mimpi malam lah, tak kisah malam siang. Dalam mimpi pun kadang dapat juga Allah Ta'ala bagi petunjukkan kat mana barang tu sebenarnya. Gitu. Tapi jangan macam cerita Piramli tu lah, Pak Belalang tu. Tak apa benda tak ada baca dia. Kalau tak nampak ni anak luar nikah. Akhir Sultan berkata, nampak tak? Kan? Yang nampak tak nampak, semua nampak. Walaupun tak nampak. Walaupun tak nampak pun dalam air dia. Tapi dah kata ahli nujum Pak Belalang kata ada nampak. Ada nampak lah. Kalau tak nampak anak luar nikah. Itu tak betul lah. Tahu benda baca dia Piramli, tak tahu lah benda baca. Kan? Satu tahap tu dia belum baca apa-apa lagi. Belum baca apa-apa lagi dah. Kan? Patik belum baca ni dia tunggu. Dah nampak dah. Gitu. Patik belum baca apa-apa itu dah nampak dah. Kan? Yang tepung hulu tu. Kan? Dah nampak patik dah nampak dah tunggu.
Tujuannya dia nak pangkat. Macam tu. Okey, habis. Habis dah Ustaz. Okey, habis. Asal sekadar tu. InsyaAllah. Hari ni saya ada kerja mengecat pasti Di saya. bulan tu lah. Mengecat. Siapa yang free nak bantu boleh lah. Tan. Sedekah. Sebelah rumah dia Safari. Nah, yang atas tingkat kuning, yang bawah tu hijau. Cat dah ada dah. Undercoat tu semua dah ni. Cuma yang belakang belum. Depan tu dah undercoat. Baiklah Ustaz. Siapa yang free lah nak bantu. Masuk Ustaz ni, Ustaz kami. Kalau kita minggu tadi, saya nak beli. Tak apa, tak. Kita tak paksa. Ya. Siapa nak bantu, dah free datanglah. Kalau Sojuk seorang ni macam mana? Boleh kau? Macam saya ni Ustaz. Itu Syahrin jawab. Nanti Syahrin jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala syafi'il muslimin wa ala alihi wasallam. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa sayyidatan ya alim nawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala arifin. Allahumma fakina bidin. Allahumma fakina bidin. Allahumma ijma'na hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqal masuma. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Qabalallahu minkum. Qabalallahu. Semua jemaah jangan balik dulu. Minum dulu. Air ada sediakan. Lemak, kuih. Yalah, tolong urus. Susun sikit. Boleh. Siapa makan boleh? Betul. Ceramah dulu, ceramah. Baliklah. Buat jemaah duduk, cik. Ada kursi. Duduk.